أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat, tetamu Allah, pengunjung taman surga rahimakumullah. Kita muliakan majelis ilmu taman surga yang mulia ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Teruskan. Panggillah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teruskan. Sebutlah nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan jenuh, jangan bosan memanggil Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terimalah amal kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Firman Allah dalam surah Al-Furqan, ya di penghujung surah Al-Furqan, Allah menyebut beberapa sifat atau ciri hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Di antaranya ialah ayat yang saya bacakan tadi, mereka yang sentiasa berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami pasangan, suami, istri, serta zuriat, anak, cucu, yang menjadi penawar hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Untuk mereka itu, kata Allah, kami sediakan surga, mahligai dalam surga, dan mereka akan disambut dengan penuh penghormatan. Kekallah mereka dalamnya, itulah tempat tinggal yang paling indah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama, syukur pada Allah kita dapat bertemu lagi setelah agak lama saya tak dapat datang ke surau Perwaja ini. Dan kedua, syabas tahniah kepada kuasa surau yang dapat mengatur program penghayatan Islam sepanjang bulan Muharram ini. Bagi saya ini suatu ruang untuk kita menambah ilmu dan amal, sekaligus menambah saham akhirat kita insya-Allah. Dan kita masih berada di bulan Muharram, walaupun penghujung Muharram, dan masih terasa lagi paham suasana kehangatan sambutan ma'al hijrah yang disambut dengan meriah di seluruh negara. Bagaimanapun, sambutan ma'al hijrah tahun ini dicemari dengan keganasan Zionis Yahudi yang mengganas di Gaza dan membunuh lebih 100 orang saudara kita hanya dalam tempoh seminggu di awal Muharram. Apa
Apakah ini gambaran bahwa tahun 1434 Hijrah ini akan menjadi tahun yang getir untuk kita umat Islam, ataupun kita pandang dari sudut yang lain, ini pertanda bahwa Zionis Yahudi akan berakhir, akan tamat riwayatnya di Palestina. Kenapa? Sebab dah terlalu zalim dah. Sesuatu apabila sudah sampai ke puncaknya, dia tak ada apa lagi dah. Sesuatu kalau sampai di puncak, dia akan turun. Kita naik bukit, kita naik gunung, sampai ke puncak, buat apa? Bersiaplah untuk turun. Setakat sejam, 2 jam, tahan di atas. Sehari, 2 hari, tak lihat. Dan ini berlaku pada semua. Kalau kita lihat dalam sejarah, Islam pun suatu yang sampai ke puncak kegemilangannya dia akan turun. Zaman Khulafa Rasyidin misalnya, puncaknya di mana? Zaman Umar, puncak kegemilangan. Utsman, Ali, turun, habis. Naik pula Bani Umayyah, kemuncaknya di zaman Muawiyah, masuk, turun, habis. Naik pula Abbasiyah, kemuncaknya di mana? Zaman Khalifah Harun Ar-Rashid, masuk, turun, habis. Diganti dengan Utsmaniyah. Nun di sana di Spain ada Fatimiyah, semua berakhir. Sesuatu yang sudah sampai ke puncaknya, termasuk kezaliman ini sudah berada di puncaknya. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawl fadammarnaha tadmira. Ini bukan teori, ini janji Allah. Apa kata Allah? Jika kami ingin hancurkan sebuah negeri, Korea itu kampung, negeri pun iya, negara pun iya, organisasi pun iya, parti pun iya. Kalau kami ingin hancurkan sesuatu kaum, kami biarkan pemimpin-pemimpinnya melakukan kezaliman. Zalim. Naya rakyat. Bunuh, serang. Fafasaqu fiha, maka mereka pun melakukan kejahatan. Sampai satu peringkat kata Allah, fahaqqa 'alaihal qaul, mereka layak menerima hukuman kami. Fadammarnaha tadmira, maka kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tunggulah, ang zalim sangat, tunggu. Lagipun bila dia melakukan kezaliman, maka yang dizalimi tak akan berdiam diri. Paling tidak yang dizalimi akan berdoa. Biasanya orang yang dizalimi ini doanya doa apa? Doa kebaikan ke doa kehancuran? Kehancuran. Nah, sebab tu Nabi kata, ittaqu da'watal mazlum, takutilah doa orang yang zalimi. Kamu jangan zalim, kata Nabi. Sebab bila mereka berdoa, kamu kena. Ittaqu da'watal mazlum, takutilah doa orang yang dizalimi. Karena di antara mereka dizalimi dengan Allah tidak ada apa? Hijab. Hijab itu apa, Dek? Penghalang. Lalu kita berdoa, Allah tak makbul doa kita sebab ada penghalang. Penghalangnya apa? Dosa. Penghalangnya apa? Ria. Penghalangnya apa? Takabur. Banyaklah yang menghalang kita ni. Penghalangnya apa? Makanan tak halal. Penghalangnya apa? Kehidupan kita yang banyak dengan nilai-nilai syubhat. Tapi orang yang dizalimi, di antaranya dengan Allah tidak ada hijab.
Dia doa makbul. Kenapa Nabi kata takutlah doa orang yang dizalimi? Sebab orang yang dizalimi itu doanya doa untuk kehancuran kita. Ya Allah, hancurkanlah kezaliman. Hukumlah mereka melakukan kezaliman. Tak gitu, tuan-tuan. So, boleh tak boleh kita mendoakan kehancuran untuk orang yang zalim? Boleh tak boleh? Boleh lah. Ini dalilnya. Kalau tidak, Nabi tak suruh takut. Jangan takut dengan doa orang dizalimi. Sebab mereka doakan kebaikan untuk kamu. Ya Allah, panjangkanlah umur orang yang zalim. Hai, takut tak? Takut tak? Wah, apa takut? Amin saja. Zalim lagi, doa lagi, panjang umur lagi. Tidak. Orang yang dizalimi akan doa kehancuran. Ini menjawab polemik yang sedang berlaku hari ini. 2-3 minggu ni sibuk, saya terima SMS macam-macam soalan Ustaz. Boleh ke tak boleh ni doa kehancuran untuk orang yang zalim? Saya kata rujuk hadis, ittaqu da'watal mazlum. Kenapa tak boleh? Tapi ini ada ustaz-ustaz ni dia kata tak boleh ni. Ulama muda apa kata ni? Mulalah. Doa itu senjata orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Yang takut dengan senjata orang beriman ini siapa? Orang jahat lah. Yang zalim, yang fasik, yang munafik, yang takut, yang kafir. Orang baik tak takut dengan doa. So, teruskan berdoa. Teruskan. Kita pun diajar dalam doa kunut. Allahumma baddil syamlahum. Padamlah api mereka. Wasyaddid kalimatahum. Ya. Pecah belahkan kalimah mereka. Wazalzil aqdamahum. Goncanglah pendirian mereka. Wa farrij jam'ahum, ya, leraikan kesatuan mereka. Tak cukup lagi. Wa sallit alaihim kalban min kilabik. Kau hantarlah ya Allah anjing-anjingmu untuk membaham mereka. Kasar bunyi suruh hantar anjing. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak ada ayat yang baik ke Ustaz? Kenapa nak guna anjing? Habis suruh kucing. Apa pasal suruh kucing pula? Anjing lah. Jadi itu bahasa doa. Boleh. Yang di belakang pun amin. Padahal dia yang zalim tu. Kita baca doa untuk dia. Dia di belakang amin. Tak sedar. Kena diri sendiri. Teruskan berdoa. Dalam konteks Yahudi ini, ramai bertanya pada saya, Ustaz, wajarkah kita membelanjakan sampai 7 ke 10 ribu seorang untuk pergi ke Gaza untuk melihat kezaliman mereka? Saya tanya, untuk apa pergi Gaza? Dia kata, untuk sahut seruan jihad. Macam mana kamu nak berjihad? Nak tengok. Tengok bukan jihad. Kalau nak jihad, pergi perang lah. Ada berani? Pergi sign mati. Pergi tak kembali lagi. One way ticket. Tiket satu halang. Ada umur, beli tiket balik. Ada umur, balik alhamdulillah. Tak balik, inna lillah. Ada berani? Saya begitu dengan dia. Kalau setakat nak pergi tengok, tak payahlah. Sebab saya pergi dah. 3 tahun lepas saya pergi, ya, program dengan MAPIM Ramadan di Gaza. Memang dia menambah semangat kita. Marah kita tengok Allah, masjid hancur. Tak ada masjid yang tak kena serang. Yang roboh habislah. Yang roboh separuh lah. Yang rebah dia punya menara, rebahlah. Tak ada masjid yang tak kena serang. Sekolah habis, kebun habis dia bom. Kebun.
saja dia nak rosakkan ekonomi. Yang jahat, yang begini. Kita ambil gambar semangat. Lepas tu balik tambah semangat. Tapi kalau RM7,000, RM10,000 itu kita masuk dalam tabung, dihantar ke sana sampai kepada mereka, itu lagi bermakna. Kenapa? Kalau setakat nak sahut seruan jihad, di sini pun gelanggang jihad kita terbuka, insya-Allah. Nak perang dengan siapa sini Ustaz? Jihad itu bukan hanya perang. Tidak hanya perang. Jihad dalam pengertian yang luas. Ya. Yang paling tinggi, afdalul jihad. Jihad yang paling afdal kata Nabi ialah kalimatul haq amam sultanin jair. Mengatakan yang hak, mengatakan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Maknanya menegur kejahatan pemerintah, menegur kesalahan pemerintah. Itu jihad, dan bukan sebarang jihad. Itu dipanggil afdalul jihad. Sampailah yang paling bawah, jihad paling kecil. Apa dia? Kita jalan-jalan, tengok ada duri tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil duri, buang tempat yang selamat. Itu pun jihad. Nah, kadang-kadang kita terah dekat jalan, tengok ada kayu, ada batu. Saya gaduh dengan isteri saya, Pak, berhenti kejap, nak alihkan kayu. Kita highway lagi laju, lagi bogoskan, lagi bahaya. Tak payahlah. Jalan kampung kita pergi dua kali, nak patah balik ke? Tak patah balik tak. Ya, the moment kita fikir patah, tidak, dah sampai ke destinasi. Tak jadi. Bermakna jihadnya kurang lah. Tapi kalau kita nampak benda yang mubarak, berhenti, buang. Itu jihad. Ya. Seperti mana Nabi sebut, cabang iman itu ada lebih 70. Paling tinggi la ilaha illallah, menegakkan la ilaha illallah. Dan paling rendah ialah membuang duri di jalanan. Bermakna ruang lingkup jihad yang teramat luas. Bagi seorang suami, bagi seorang ayah, keluar pagi balik petang cari rezeki yang halal, itu jihad. Ini datang kemari, datang dari Sungai Petani, datang dari Merbuk, ada lagi, datang dari mana lagi? Guar lagi, Sungai Petani ada. Ini jihad. Mencari ilmu itu jihad. Luas bidang jihad ini. Seorang istri mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak, menjaga anak, besarkan anak, itu jihad. Ya, menjaga amanah yang diberikan oleh suami di rumah tangganya, ya, menghias rumah, membersihkan rumah, ya, masak pun jihad. Ya, menyapu pun jihad. Menyiapkan diri untuk suami pun jihad. Luas. Anak-anak apa pula jihadnya? Ihsan kepada mak bapak. Mak panggil, sahut seruan mak bapak, jihad. Kalau tak sahut, jahat. Itu je. Bila disuruh buat, anak-anak, kalau mak suruh buat tak? Buat apa? Buat bodoh. Saya sebut dia sebab saya nampak ada anak-anak mungkin sebab cuti sekolah, ya. Kalau tak cuti, payah nak main. Kan? Ni, anak-anak dah cuti berapa minggu ni? 3 minggu dah. Buat apa kat rumah? Tolong sapu rumah. Ada? Ada. Tolong masak tak? Ada. Basuh baju tak? Yalah, senyum. Ya. 2 minggu, 3 minggu dah anak itu sekolah di rumah ni. Apa dia buat? Selain makan, tidur, TV, komputer, apa lagi? Menyakitkan hati, Ustaz. Itulah tu. Menyakitkan hati. Dan sebab tu saya juga terima banyak soalan-soalan, Ustaz,
Wajarkah kita paksa anak kita hadir ibadah camp? Saya kata, baguslah, ibadah camp ni buka minda. Tapi ni ustaz, ibadah camp 1 bulan. Kan? Saya kata, agak-agaklah. Apa nawa itu? Sebab banyak ni ada ibadah camp 3 hari, ada 1 minggu, ada 1 bulan. Siap dengan tahfiz lah. Saya tanya, apa niat? Niat mak bapak hantar anak pergi ibadah camp, niatnya apa? Kalau niatnya untuk lepaskan tanggungjawab, di rumah menyembah aja, suruh tidur tak mau, dah tidur suruh bangun tak mau, suruh makan tak mau, dah makan suruh kemas tak mau, baik kita hantar pergi ibadah camp, pada muka hal. Kalau nawaitu kita untuk melepaskan tanggungjawab kita, salah. Kenapa? Tanggungjawab kita, bagus ibadah camp ni, dia buka minda anak kita, bagus. Banyak benda-benda yang boleh merangsang mindanya, berfikir sebagainya. Balik insya-Allah jadi baik. Tapi kalau sampai sebulan ibadah camp, dia pun cuti, nak rehat juga, nak dengan mak bapak juga. Tapi ustaz di rumah tak boleh buat apa ustaz? Itu pasal. Ya. Dalam rumah kita mesti ada ibadah camp. Buat ibadah camp sendiri. Maksudnya apa? Program dengan anak-anak. Tak semestinya okey, ibadah camp kita bermula jam sekian, petang kita kerja. Tak ada. Maksud saya, ibadah camp pentarbiahan dalam keluarga kita. Apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita faham, mengisi masanya dengan baik. Itu makan sama-sama, sembahyang sama-sama, jalan sama-sama, main sama-sama. Ya tak? Ya. Kalau perlu pergi rehlah piknik keluarga, pergi. Minat mancing satu keluarga. Minggu depan saya nak bawa anak-anak pergi main bowling. Ustaz pandai kan main bowling? Pandai tak pandai, kita kena main dengan dia. Kalau kita tak main bowling dengan anak kita main bowling dengan siapa? Itu je soalannya. Anak kita main bowling, anak kita keluar, anak kita pergi sana, anak kita pergi sini. Kita macam mana? Sungguh jihad. Oh, sibuk sangat lah ustaz. Apa sibuk lah sangat? No time lah, busy lah. Hari ini kita kata no time untuk anak-anak. Besok dia balas, sorry daddy, no time. Ya tak? Masa tu kita dah tua, dah sakit, duduk kampung sorang-sorang, rindu anak, rindu cucu. Mana ni anak cucu tak balik-balik, telefon anak tak dapat-dapat, line busy. Telefon lagi seorang, angkat, cakap sekejap aja. Kenapa? Sorry mam, busy, no time. Awak ni mak, kenapa tak balik lama? Tak lama, tak ada masa. Balasan. Sungguh. Saya sebut ni sebab ada berapa minggu lagi cuti? Seminggu? 3 minggu? 5 pun. Dia semua berapa? 2 bulan kan? 2 bulan. Baru 3 minggu habis. Ada lagi 5 minggu. Tu dia. Kalau tak datang kuliah maghrib ni, buat apa? Kalau tak datang sini, kalau tak duduk sini sekarang ni, duduk mana? Rumah buat apa? Kata, menyesal aku datang hari ni. Duduk depan, asyik kena tanya. Ya, tak ada pahala banyak. Ya? Dia yang mana guru selalu tanya, cepat pandai. InsyaAllah. Nak kena tanya tak? Kalau saya bila tengok anak muda datang macam ni, saya rasa terhibur, tahu tak? Hilang penat. Anak muda ni lah harapan kita. Putera puteri kita ni apa lagi? Bukan saya tak harap yang tua. Saya harap juga yang tua ni, tapi tua cara tua lah. Yang muda ni. Sebab teori perjuangan ni, kita dia kata ustaz bila lah nak menang. Saya kata sagi.
Nak sampai dah ni. Kita mendaki bukit, nak sampai puncak dah ni. Cuma saya risau, kita sampai puncak, tengok kita aja ke atas. Tidak ada yang mewarisi kita. Kita jatuh habislah. Kita nak ada kesenambungan. Generasi 40-an ke atas melakukan perubahan, diganti oleh generasi 30-an. 30-an diganti oleh generasi 20-an. 20-an sudah ada pelapisnya generasi belasan tahun. Dan generasi belasan tahun sudah kita bina juga pelapisnya. Inilah umur berapa? Bila kahwin? Tuan-tuan ya, saya suka, saya seronok sebab inilah pengganti kita. Ya, sungguh. Allah. Jadi nak besarkan anak-anak, jihad kita memang payah. Siapa kata mudah? Tuh isteri saya, 8 anak dia. Kenal saya tak kenal, sebelah tu kak, paling cantik tu. Itulah tu. So untuk sebelah bini ustaz saya. 8 anak dibesarkan. Tuan-tuan, memang payah. Tetapi apa yang Allah janjikan? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mak bapak yang sabar membesarkan anak, mendidik anak, mentarbiah anak untuk menjadi qurrata a'yun, menjadi penawar hati bagi mereka, mahligai dalam surga. Ya. Ada mahligai dalam surga khusus untuk mak bapak yang sabar mendidik anak. Memang jihad kita. Ya, sebab itu hari ini ramai kita yang gairah menyambut seruan jihad di Gaza, di Syria dan sebagainya. Tapi kita lupa, kita terabai, kita overlook. Ya, kita tak nampak, tak sedar satu tuntutan jihad yang ada dalam rumah kita. Apa dia? Mendidik anak. Anak kita sembahyang ke tak sembahyang ni? Ni 8-10 minit dah ni. Dah nak masuk isyak dah ni. Anak kita di rumah dah maghrib ke belum? Agak-agak. Dah ke belum? Oh bang, tak tahulah ustaz. Kan? Tadi masa keluar, datang kemari, dia tak balik lagi. Duk mana? Ada apa dekat Sungai Tani? Ada apa? Apa mall tu? Ampang Jaya? Aman Jaya Mall. Itu yang paling canggih lah. Cuba tengok anak kita. Kok masih ada dekat Aman Jaya Mall? Sungguh. Memang. Kadang-kadang kita tak kisah pun. Anak sembahyang tak sembahyang kita tak kisah. Kadang-kadang kita tahu anak kita tak sembahyang lagi. Dah pukul 11 malam, dah tidur. Tak apalah. Kata suaminya, anak kita tak solat lagi tu. Tak apalah, ngantuk sangat dah tu. Esok nak sekolah. Kan? Yang anaknya pun tak tidur lagi, dia dengar. Dia dengar. Pada muka, kena tipu. Oh, masalah. Anak kita keluar tak pakai tutup aurat, tegur tak? Oh payah ustaz, lah ni tegur pun. Dia jawab apa? Ada aku kisah. Mampu. Dia tak kisah dah. Pukul pun penat dah pukul. Mungkin sebab kaedah pukul tak kena. Tapi yang Nabi suruh pukul anak kamu, tak betul kan? Betul. Tetapi kaedah yang kita lakukan tak betul. Memukul anak dalam tarbiyah Islam bukan melepas geram. Kita pukul anak sebab lepas geram. Sebab itu bila lepas geram kita hilang akal. Marah menguasai kita. Bila marah menguasai kita, benda tu. Kalau marah tu apa? Setan lah. Setan menguasai kita. Kita hilang kawalan. Kita pukul anak. Ada pukul anak sampai patah.
Ada pukul anak sampai mati. Dera, berlaku kes-kes begitu. Sebab lepas geram. Kaedah yang tepat dalam memukul anak ialah waktu kita apa? Mendidik kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah pukul anak. Tak payah pakai rotan yang besar. Hanya dengan sebatang pensel. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ingat sampai bila-bila. Berapa ramai kita pukul anak baca bismillah? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ada ke tak ada? Tak dan, Ustaz. Bukan tak dan, tak ingat. Tengah geram. Well, I can understand. Saya boleh faham. Kita tengah marah. Memang tak ingat. Memang tak sempat. Kita pun takut anak lari. Kita pun balun je lah. Tak sempat sebut nama Allah. Tak apa. Tapi sempat pula sebut nama syaitan. Syaitan. Iblis. Malah kadang-kadang diiringi pula dengan doa-doa maki hamun semua, celaka, sial, mampus, kecil-kecil tak nak mati. Sungguh tuan-tuan, saya sebut ini realiti berlaku hari ini. Sebab tu dia kata ulaika yujzawnal ghurfata bima sabaru. Mak bapak yang sabar mendidik anak-anak untuk menjadi qurrata a'yun, untuk menjadi penawar hati, penyeri hidup, penyejuk mata bagi mereka mahligai dalam surga. Ini jihad kita. Memanglah kita gairah menyambut surah jihad di sana. Saya pun kempen juga untuk MAPIM, untuk ABIM. Kita kempen. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita terabai tuntutan jihad dalam keluarga kita. Alah, nak buat macam mana lagi Ustaz? Dah hantar mengaji, dah hantar fardu ain, tapi tak jadi juga. Sebab faktor-faktor yang lain. Kerana kita tak jaga jihad yang lain. Apa dia? Talabul halal. Mencari yang halal itu jihad. Mungkin kadang-kadang kita tak berapa nak jaga jihad tang cari halal. Mak saya cukup jaga. Ya, saya tak jemu nak bagi contoh arwah mak saya, arwah ayah saya. Sebab saya nampak mereka membesarkan anak 7 orang dalam kemiskinan. Miskin. Kita lah ni senang. Dalam serba kesederhanaan. Tapi taksinya ialah jihad rumah tangga. Mak saya tak akan bertolak ansur kalau anak tak solat, kalau anak tak baca Quran. Yang lain dia tak kerti. Homework dia tak pernah cek. Mak tak tahu. Tapi tak sembahyang. Jangan. Keluar balik rumah sebelum maghrib. Keluar dia tahu dengan siapa. Nak pergi mana. Balik bila. Oh, dia tahu. Kenapa? Itu jihad. Bapak balik bawa duit bagi dia. Dia ambil duit, tanya bapak, halal ni? Pak, halal ni? Halal, kata bapak. Alhamdulillah, ambil. Itu isteri bapak saya. Kalau isteri kita hari ni kita bagi duit, dia tanya apa? Banyak ni je. Kata overtime, kata bonus. Betul tak? Ada siapa-siapa bila suami bagi duit dia tanya, bang, halal ke ni? Ada angkat tangan? Tak ada ni. Mulai hari ni, tanya dia, bang, halal ni? Bang, terkedu. Baru ada feeling, baru ada jihad. Betul. Kalau tidak, maka kita terperangkap dengan budaya materialisme. Halal, haram, tolak tepi. Yang penting dapat. Sungguh. Orang ada, kita pun nak ada. Orang beli, kita pun nak beli. Orang pakai 2-3, kita nak sejengkal. Orang pakai kecil, kita pakai besar. Ini semua dunia material, dunia kebendaan. Sungguh. Kenapa? Kurang jihad.
dari segi talabul halal. Akhirnya kita bagi makan anak kita benda yang syubhat. Saya tak kata haram, syubhat. Baik sumbernya syubhat atau bendanya syubhat. Mi beli kedai Cina. Apa lagi? Jenis-jenis makannya, fish ball, meat ball, chicken ball, apa-apa lagi lah. Beli mana? Kita lebih selesa makan di KFC, makan di McDonald. Padahal ada saja RFC. Oh, RFC tak sedap, Ustaz. Kenapa tak sedap? Sebab kurang mujahadah, kurang jihad. Saya kalau pergi Sungai Petani, saya akan singgah anak beranak. Jom kita makan RFC. Nak sangat makan chicken, fried chicken. Tak payah McDonald, tak payah Kentucky. Kita ada RFC. Tapi buat tak tahu ya. Hidup sekarang masih tak nak benda tu. Semua kewajipan atas setiap umat Muhammad bantu jihad, bantu ekonomi umat Islam dari segi talabul halal. Terus terang saya kata, fardu kifayah dari segi makanan halal di Malaysia tak lepas lagi. Fardu kifayah dari segi penyediaan makanan halal untuk rakyat Islam, untuk orang Islam di Malaysia tak habis lagi, tak lepas lagi. Sebab nak cari roti pun kita masih beli roti gardenia, sedap dimakan begitu saja. Oh gardenia. Entah beli roti mana? Nah, aku pula ustaz tanya dia. Tak pasal pengurusi pula kena tanya. Entah. Kita tak boleh termasuklah bini saya. Eli kan dia yang berasa sajalah. High five tak high five. Saya tak kata haram, syubhat. Macam mana ni? Akhirnya pembentukan jiwa pribadi kita tak selesai. Untuk syubhat itulah. Abu Bakar pernah jolok susu kambing, dia minum susu kambing. Dia tanya, ni susu mana? Susu dari si fulan. Kambing yang mana? Kambing si fulan. Dia terus jolok, keluarkan balik susu tu. Sebab apa? Dia tahu kambing si fulan ini duk makan merata. Kambing si fulan ni dia pergi makan kebun orang. Dia pergi makan tanaman orang. Bila pergi makan tanaman orang, apa hukum? Salahlah. Kalau kita kata, yalah salah kambing, tak dosa, salah tuan dia yang dosa, kambing tak dosa. Tapi Abu Bakar bila tahu susu itu dia ambil dari kambing yang itu, kambing yang makan merata ambil, ya, kebun orang pun dia redah juga. Abu Bakar jolok balik keluarkan sebab tak nak syubhat lah, tu je. Tak nak syubhat, nak jaga hati bang. Kita tak peduli. Oh, mak cukup jaga. Saya balik-balik bawa timun. Mak kata, "Jap, dapat di mana timun?" Kita dah gelabar dah, kita tahu timun ambil kebun orang. Mak kata, "Pergi balik kebun. Jangan pulang ke rumah selagi timun tu tak lekat balik ke pokok." Boleh buat? Boleh buat tak? Jangan buat. Allah, saya baca ikhlas. Yang ni pendidikan ibu saya. Cukup jaga macam-macam ni. Kita sekarang tak jaga sangat. Kemudian faktor lain, hiburan kita tak kawal. Memang tak terkawal dah. TV tak kawal. Astro lagi tak kawal. Macam-macam ada. Tengoklah. Kemudian di luar pergaulan. Kemudian sistem yang mengawal anak kehidupan kita hari ini. Memang payah kita nak membentuk qurrata a'yun tu payah sungguh. Anak-anak yang pergi tahfiz, ini cerita benar. Anaknya sudah hafal separuh Al-Quran, 15 juzuk. Balik cuti 2 minggu je. Sampai di rumah tengok TV-nya, tiap hari tengok TV. Solat dah lewat waktu, kadang terlepas waktu. Daripada separuh Al-Quran tinggal 5 juzuk je. 2 minggu je. Hilang. Habis.
Mudah. Quran ini senang hafal, senang lupa. Senang hafal. Sungguh. Ya, kalau kenal kaedahnya senang hafal. Tapi kalau tak jaga senang lupa sebab mata, telinga. Ini sistem yang ada, hiburan. Ya, terus terang saya mengatakan dasar hiburan negara hari ini hanya memikirkan keuntungan. Ada duit, bayar, dapat program. Sebab tu banyak program yang kita komplain. Dia kata apa? Kalau hang tak nak, jangan tengok. Tu je. Banyak program yang baik, pilihlah, dia kata. Kami ni macam bapa. Jadi anak-anak kami ni macam-macam. Kami siapkan macam-macam untuk anak-anak. Ada anak suka ini, ada anak suka ini, ada anak suka ini. Oh, ini bapa apa ni? Ini bapa apa? Ini bapa Adayus. Seorang bapa tak boleh macam tu. Oh, anak saya ramai. Ada suka baju kurung, ada suka miniskirt. Jadi saya belilah baju kurung, saya beli juga miniskirt. Kenapa ayah beli juga miniskirt? Yalah untuk anak-anak ayah yang suka miniskirt. Boleh? Tak boleh lah. Awak sebagai ayah jaga. Tapi bila menteri ditanya tentang program TV, dia jawab apa? Dia kata, kami ni macam ayah. Kami siapkan program untuk anak-anak. Jadi ada anak suka cowboy, ada anak suka ini, ada anak suka ini. Tengoklah sendiri mau fikir. Habis ayah buat apa? Ini masalah. Sebab dasar itu datang dari orang yang tak ada Islam di kepala. Itu aja. Ya. Dasar belia, dasar ekonomi. Sampai kepada kita benar-benar basic, dasar pendidikan. Dasar pendidikan. Negara pun tak jelas. Saya datang dari background pendidikan. Mungkin ramai guru di sini. Kita boleh agree, kita boleh disagree, kita bincang, tak apa. Tapi saya mengatakan dasar pendidikan negara tidak menjamin lahirnya qurrata a'yun dalam keluarga. Setuju tak setuju? Maksud saya, dasar pendidikan negara kita hari ini tidak menjamin lahirnya anak soleh dan solehah. Kenapa? Mudah saja jawabannya. Sebab mata pelajaran agama tak wajib. Ada tapi tak wajib. Dalam UPSR tak wajib ambil agama, betul? Dalam PMR tak wajib ambil agama, betul? Dalam SDM tak wajib ambil agama, betul? So, macam mana nak lahirkan qurrata a'yun? Sebab tu tak boleh. Kalau nak bergantung dengan dasar pendidikan, tak boleh. Ya? Apalagi sistem pendidikan hari ini. Saya baru bercakap dengan seorang guru tadi. Guru tak boleh tegur, guru tak boleh marah, guru tak boleh popek-popek, tak boleh bebel. Akhirnya guru hanya bertugas mengajar. Apa dia? 3M. Membaca, menulis, mengira. Dia pandai membaca, dia pandai menulis, dia pandai mengira, maka cemerlang, gemilang dan terbilangkan tembelang. Ini masalah ni. Dasar pendidikan negara hanya nak lihat pencapaian 3M. Membaca, menulis, mengira. Allah senang sangat. Saksiah macam mana? Pribadi macam mana? Sembahyang macam mana? Quran macam mana? Oh, ini masalah agama. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama pula. Dah. Habis kita sebagai pemimpin, kewajiban kita bagaimana? Ini yang dia tak faham. Sebab tu kita dalam satu bengkel pendidikan. Kita hantar satu resolusi. Kita hantar ke Kementerian Pelajaran. Hari ini pelajaran dah. Kita minta ubah sedikit dasar. Jadikan mata pelajaran agama syarat wajib lulus di semua peperiksaan. Faham? Dalam UPSR wajib lulus agama. Kalau tak lulus agama, fail UPSR. Walaupun 5A. Dalam PMR wajib lulus agama. Dalam SCM wajib lulus agama. Di college, di universiti wajib lulus agama.
Agak dapat setuju tak? Riuh satu Malaysia lah. Oh, ini tak boleh. Ini membebankan rakyat, membebankan anak. Anak sudah banyak mata pelajaran. Tak boleh. Padahal kita nak tolong supaya anak kamu ni ada basic agama. Lulus je. Bukan nak minta dia lulus jadilah. Kalau kita paksa dia lulus matematik, lulus bahasa Malaysia, lulus bahasa Inggeris, kenapa tak boleh paksa lulus agama? Agak-agak kalau jamaah surau Perwaja kita cadangkan malam ini supaya mata pelajaran agama dijadikan syarat wajib lulus di semua peringkat peperiksaan. Setujukah? Tak setuju? Ada bantahan? Sebulat suara. Baik, alhamdulillah. Kalaulah dasar pendidikan negara dibuat di surau Perwaja, besok dah tukar dah. Tapi tak ada maknanya, Kak. Setujulah banyak kali pun tak jadi apa. Sebab dasar pendidikan negara bukan buat di sini. Buat di mana? Parlimen. Kalau yang kita hantar ke parlimen ada Islam di sini, ada Islam di sini, insya-Allah. Ya, saya bila tengok kabinet Mesir hari ini, Allahu Akbar, di bawah kepimpinan Dr. Mursi, kabinet di Mesir lebih separuh hafiz Al-Quran. Allahu Akbar. Bila lah nak tengok hafiz Quran masuk di parlimen, mungkin tinggi sangat kriteria tu Ustaz. Okey, tak apa, dia tak hafiz tapi dia faham Al-Quran. Atau minimum lah kita kata, kita nak orang yang berada di parlimen jangan benci Al-Quran, sudahlah. Hang tak beriman pun anggap-anggap sudahlah. Ini tak beriman satu, cakap macam-macam. Ini pelik. Kalau awak tak setuju, diam, keep your mouth shut lah. Jadi ini yang kita nak lahirkan. Sebab itu afdalul jihad, seafdal jihad ialah menegur kepimpinan kerajaan yang zalim, pemerintah yang zalim. Maka kalau orang tanya kita hari ini, bolehkah Ustaz kita dedahkan kejahatan mereka, rasuah mereka, skandal mereka? Ya, boleh kita boleh? Ya boleh lah. Ini termasuk jihad. Yang boleh sebut kezaliman bukan hanya dia pukul kita baru zalim, dia tangkap bos ISS zalim. Tak, dia salah guna kuasa zalim, dia boros wang rakyat zalim. Hari ini hutang negara mencecah lebih 500 bilion. Bukan untuk kegunaan rakyat, tapi untuk kekayaan kroni. Ya, puluhan bilion setiap tahun menurut audit negara. Setiap tahun wang negara yang musnah akibat rasuah dan ketirisan tidak kurang 25 bilion. Wow. Ini kezaliman mereka. Kena teguh, wajib teguh. Bolehkah jihad? Kenapa? Mereka menjaga amanah. Malah kita berikan amanah kepada orang yang tidak amanah pun satu kezaliman. Sebab definisi zalim apa dia? Letak suatu tidak pada tempatnya. Hantar ke parlimen orang yang tak faham agama. Hantar ke parlimen orang yang rasuah. Hantar ke parlimen orang yang tak amanah. Hancur. Idza tuyyatil amanah fantazirus sa'ah. Apabila amanah diabaikan, tunggu saat kehancuran. Bagaimanakah amanah diabaikan ya Rasulullah? Baginda jawab, apabila kau berikan kuasa kepada orang yang tidak amanah, tunggu saat kehancuran. Kita pun zalim. Ya, paham ke tak paham? Paham apa? Undi orang jahat zalim. Itu ya.
Macam mana tahu jahat tak jahat, Ustaz? Mudah aja. Ya. Kalau dia sokong Islam, dia baik. Dia lawan Islam, jahat. Itu payah apa? Kita ada agama. Kalau kita tak ada agama, macam di England, sama-sama tak ada agama, mereka pergi kepada pendetailan. Sebab tu di England bagusnya ada dua sistem parti, Labour, Konservatif. Dua-dua tak Islam. Kalau satu Islam, satu bukan Islam, senang kita pilih yang Islam. Dua-dua bukan Islam, dua-dua kafir. Tetapi kita pergi kepada apa dia panggil tu, dasar pemerintahan mereka. Sebab itu bila nak pilihan raya, pemimpin konservatif tampil ke depan, pemimpin Labour tampil ke depan, debat. Tanya yang ini, jawab. Tanya yang ini, jawab. Dia tanya ini, jawab. Dia tanya ini, jawab. Rakyat tengok. Rakyat tengok dan rakyat fikir. Maka rakyat buat keputusan. Macam tu caranya. Best. Saya 6 tahun di UK. Saya tak jumpa lagi mereka ni sibuk cari ahli. Di UK tak ada ahli. Hang ahli parti apa? Ada? Aku rakyat. Habis nanti kau pilihan raya pilih mana? Aku pilih yang dasarnya terbaik. Bila pilihan raya masing-masing tentang dasar dan manifesto. Betul. Adil. Dua-dua masuk TV ini. Ini janji kami. Ini janji kami. Rakyat tengok. Oh, ini kalau menang hapus tol. Ini kalau menang tambah tol. Tak bagus. Ini kalau menang turun harga minyak. Ini kalau menang naik minyak. Macam tu caranya. Best betul. Ini kalau menang hapus PTPTN. Ini kalau menang tambah beban PTPTN. Faham ke tak faham? Tapi sini pelik. Ajak debat bukan budaya kita. Alamak. Kita nak hang debat. Hang bangun jawab, kita nak tanya, hang jawab. Hang pun bangun jawab, kita nak tanya, hang jawab. Bila ajak debat, bukan budaya kita. Habis budaya kita apa? Oh, yang terbaru apa? Tikam orang dengan kerambit. Serang ceramah orang tu memang dah lama dah. Campak batu, campak botol, campak apa-apa. Dari jauh, dah selalu dah. Tapi yang terbaru di Gombak minggu lepas, apa dia buat? Dia serang sampai ke stage, sampai ke pentas. Pergi, datang, body contact. Dan kawan kita kena kerambit. Tahu kerambit? Tahu kerambit? Jangan main kerambit. Pisau kecil, ya. Dia pegang pisau tu, dia keluar mata dia macam tu je. Kita tak nampak pisau tu. Kalau pisau macam ni nampak. Tapi dia kerambit. Dia panggil sini kuku apa? Kuku lang. Kuku Selangor dia panggil kuku lang. Oh, jahat. Robek belakang kawan kita. Kena. Itu kalau kena perut juga, habis terburai semua isi perut. Budaya apa ni? Tahu ke tak tahu ni? Macam tak tahu aja. Tak apa, tak tahu. Saya beritahu. Ini budaya jahat. Jadi kewajipan kita mendedahkan segalanya. Tak salah. Kenapa? Afdalul jihad kalimatul haqqin amam sultanun jair. Kenapa? Untuk anak kita juga. Kalau baik pemimpin yang kita hantar ke parlimen, akan baiklah dasar yang keluar. Dasar belia negaranya baik, dasar ekonominya baik, dasar hiburannya baik, dan insya Allah dasar pendidikannya pun baik. Kita boleh serah, kita boleh tidur nyenyak, mak bapak boleh rasa aman, sebab yang kita lantik di atas jaga rakyat. Tapi kalau yang ada sekarang, dia kata aku bagi semua. Ada anak yang nak buat jahat, aku bagi dia buat jahat. Ada anak yang nak buat baik, aku bagi dia buat baik. Anak yang suka pergi masjid, aku siapkan masjid. Anak yang suka pergi disko, aku siapkan disko. Akulah seorang bapa yang adil. Adil apa? Hang akan ditanya di hadapan Allah. Kenapa kamu buka lorong-lorong kejahatan?
Kamu diberikan kuasa. Ini persoalannya. Nak taubat tak baik itu je. Jadi pengalaman masa di UK banyak mendidik saya. Ya, melihat secara objektif. Mereka tak ada ta'assub. Ya, walaupun dasarnya tak baik, tapi saya tetap sokong sebab saya ahli. Dia dulu, kini dan mampus. Dulu, kini dan selamanya. So, tak nak berubah. Tak boleh berubah sebab dah sumpah setia dulu, kini dan selamanya. Pelik. Tahu, saya bercakap ni sebab saya pening kepala. Kita punya janji, punya bagus. Dia tak nak. Malam ni kita menang, esok harga minyak turun. Suka tak ni? Ada yang tak suka. Pertahankan harga minyak. Hidup Melayu. Apa kena-mena Melayu dengan minyak? Orang minyak. Kita kata menang hapus tol. Yang terbaru ni Selangor ambil tindakan tutup kamera AES dengan kain. Ada dengar cerita tak? Rio ni dalam seminggu ni Selangor buat keputusan nak robohkan kamera AES yang diletak di jalan-jalan dalam negeri Selangor. Itu ceritanya. Bila tiba hari yang dijanjikan nak roboh, tak jadi roboh. Kita cuma tutup dengan kain. Oh, dia kata cakap tak semua fikir. Kata nak roboh, tapi akhirnya hanya tutup dengan kain. Saya tanya, at least kami tutup. Yang kau buka buat apa? Sebab benda tu kalau tutup pun dah tak boleh guna dah. Kalau tutup dah tak berfungsi dah. Ya dapat pergi buka balik apa? Pelik itu. Sampai saya kata, saya heran ada orang nak pertahankan kamera AES. Kalau dapat komisen tak apa. Tak dapat pun. Pelik. Lepas tu jadi meremak-remak lah. Saya kata, ya kita nak hapuskan PTPTN pun salah. Dia mengamuk. Ya, sanggup berdemonstrasi, bawa banner besar, pertahankan PTPTN. Anak-anak orang Melayu tidak akan mampu belajar kalau tak ada PTPTN. Yang Pak faham tak? Kita hapuskan PTPTN, kita bagi beasiswa percuma. Kami tak nak percuma, kami nak hutang juga. Ambillah. Pelik. Allahu Akbar, subhanallah. Tak faham. Masa dia marah kita. Dia kata kalau tak nak hutang, jangan ambil PTPTN. Belajar pakai duit mak sendiri. Kita nak bagi percuma. Kalau dia kata dah tahu hutang, nak ambil, bayarlah dia kata. Kita kata kita akan bayar. Kita orang Islam. Kita akan bayar hutang kita. Tetapi, kenapa rakyat miskin hutang 30,000 hang kejar sampai lubang cacing, sedangkan pemimpin-pemimpin hutang ratus juta hang bagi free? Tahu ke tak tahu ni? Hutang emas 650 juta halal. 650 juta halal. 30,000 anak kita nak belajar, kejar, bawa ke mahkamah, dan akhirnya kena blacklist, kena senarai hitam. Nak pergi umrah pun tak boleh. Sangkut. Budak saya bawa pergi umrah, sangkut. Saya punya mengamuk. Mula tahan, ingatkan sekejap, tunggu 5 minit tak lepas, 10 minit tak lepas. Ada apa Ustaz? Saya kata ni, pergi sana. Apa masalah? Dia tak bayar PTPTN. Budak ni nak pergi teman mak dia pergi umrah. Apa masalahnya? Sebab blacklist. Astaghfirullahaladzim, tuan. Sedih. Tahu tak? Kawan saya lawyer. Ramai anak murid saya lawyer sebenarnya. Setiap hari ada saja anak-anak muda kita umur 20-an dihadapkan di mahkamah sebab tak bayar PTPTN dan kena blacklist. Umur 20-an, fresh, baru keluar, semangat, nak cari kerja, nak cari isteri, nak bina keluarga, nak itu,
nak ini, baru semangat, tiba-tiba dah kena blacklist. Sedih tuan-tuan. Dah puluh ribu sekarang anak-anak kita kena blacklist. 10,000 dah. Agaknya yang ramai Cina ke India, Syekh? Cina tak kena blacklist lah, tak heran lah dia. India ada sikit, tapi 95% yang kena blacklist ini adalah anak Melayu. Sian bang. Baik pelik. Kita punya cantik bagi manifesto kita dengan buku jingga, dengan tawaran dalam belanjawan rakyat. Tak ada. Pelik sungguh. Nak sebut apa ni ya? Mangkuk. Ada lagi tak lebih dahsyat pada mangkuk? Mangkuk ni tak berapa Mangkuk ayun. Itulah sedih. Ya Allah, kuliah maghrib apa ni mangkuk ayun pun masuk. Ini kuliah maghrib special. Jemput saya macam ni ya. Nasiblah. Ini lepasan ISA tau. Tapi tak apalah tuan-tuan, kita buat kerja bagi dia faham. Mereka tak faham sebenarnya. Mereka tak faham. Ya, dulu pun ramai tak faham ni, tapi dah selalu yang kuliah jadi faham. Betul? Kerana kita faham. InsyaAllah faham. Ya tak? Tugas kita bagi faham lah. Ya, terus jangan dia putus asa. Teruskan usaha kita. Ini jihad. So, tak payah pergi Gaza, tak payah pergi Syria. Kita buat jihad dalam negara kita. Apa dia? Amar ma'ruf nahi munkar. Tuh, insyaAllah. Maka setiap kita ada peranan. Kadang-kadang kita rasa, Allah, saya ni apalah, saya boleh buat. Setiap kita ada peranan yang mampu dia lakukan untuk melaksanakan jihad ini. Ambil contoh dalam konteks kezaliman Yahudi. Betul kita tak boleh. Saya tak berani nak pergi lawan Yahudi di sana. Tak berani saya. Tengok bolehlah balik. Tapi kita boleh buat sesuatu yang boleh melemahkan Yahudi. Caranya boykot produk Yahudi. Di antaranya McDonald, Tesco. Boykotlah. Ataupun benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Apa dia? Rokok. Saya pesan, saya minta yang isap 20 batang sehari, kurangkan jadi 10 batang. Yang isap 10 batang sehari, kurangkan jadi 5. 5 jadi 1. 1 tak payah isap, ambil tahu je. Pagi sekali, petang sekali, nak tidur sekali. Kenapa? Rokok adalah industri besar Yahudi. Philip Morris adalah sebuah syarikat yang menguasai industri tembakau. Philip Morris adalah milik Yahudi yang setiap hari dia sumbang 10% jualan dia untuk Yahudi. Allah. Dahlah. Saya sebut ni sebab 3 Jumaat yang lepas di KL kita buat demonstrasi bantah Yahudi ini. Ramailah anak muda datang. Ramai. Ikat kepala, semangat semua. Lilit bendera semua. Haibar, ya Yahud. Takbir. Lepas tu duduk lepak. Bro, apa sudah jadi? Tadi takbir, sekarang bisa rokok. Minta maaf Ustaz. Ini sumber ilham Ustaz. Tak boleh berjuang. Mampus nak berjuang macam tu. Alhamdulillah, dah dekat sejam saya kuliah tak nampak isap rokok. Bagus. Ya, mungkin ini semangat hijrah. Kan tak isap kan? Alhamdulillah. Kak, suami isap tak? Alhamdulillah. Kalau isap, ya kirim salam. Saudara sekalian, setiap kita punya peranan lah ya. Ibarat kisah seekor burung di zaman Ibrahim
benda ni dah dengar banyak kali, tapi kita share lagi lah. Ketika Ibrahim sedang dibakar oleh Namrud, api sedang menyala, seekor burung cuba nak padam api. Apa dia buat? Dengan paruhnya yang kecil pergi ambil air, campak. Pergi lagi ambil air, campak. Ambil air, campak. Ulang-ulang. Boleh mati tak api? Boleh tak? Boleh kata mana? Air satu titik tu campak tak hati, mati tak? Tak mati. Burung tu pun tahu dia tak mampu nak padam api, tapi dia kata apa? Paling tidak dia kata, walaupun aku tak mampu nak padam api, aku boleh jawab depan Allah besok bahwa aku telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk menghentikan api kezaliman. Ya, mari kita buatlah setakat mana termampu, insya-Allah. Buatlah. Ya, dengar ada, tolong sampaikan pula lepas ni. Ya, yang boleh bercakap, yang tak boleh mari tulis Facebook. Sebut tadi Facebook. Ya, betul, saya serius Facebook ni. Sudah sungguh-sungguh sebab ini kita punya media dakwah, kita tolong. Ada Facebook, tolong guna untuk jihad, bukan untuk jahat. Ya, buang masa depan Facebook, layan entah apa-apa, entah layan lagu, layan lara, dosa. Ya, gunakan ruang itu untuk jihad, insya-Allah. So, kesimpulannya, mari kita mulakan jihad dalam rumah kita. Kita didik anak kita, insya-Allah. Balik ni masuk rumah, Assalamualaikum, masuk rumah tengok apa yang sengit kita betulkan, apa yang tak lurus kita betulkan, apa yang tak okey kita okeykan. Betul. Ya, masuk rumah apa yang tak kena rumah aku ni. Oh, sawang banyak. Ajak anak-anak cuti sekolah, mari kita bersihkan sawang. Okey. Apalagi yang tak kena rumah aku ni, lantai kotor, kita lantai. Bawa anak-anak mari jihad, bersihkan lantai. Biar rumah orang Islam ini bersih. Kadang-kadang nak singgah rumah orang Islam sembahyang, nak ambil wuduk pun payah. Dia suruh pakai slipper. Saya kata, kenapa pakai slipper? Dalam rumah pakai slipper buat apa? Dia kata, kotor lah Ustaz. Rumah orang Islam bersih. Daripada depan sampai ke belakang bersih. Masjid boleh sujud di mana-mana, tak perlu kapet, tak perlu sejadah. Tapi kalau rumah orang Islam kotor, jihad tak betul. Tengok apa lagi yang tak kena rumah ni. Oh, rupanya dah lama tak cuci sejadah. Sejak hadiah kahwin dulu sampai sekarang dah melekat, tempat sujud dah melekatkah? Allahu Akbar. Daki dah hitam. Saya pernah sembahyang dekat rumah orang. Ya Allah, nak sujud, tak lalu nak sujud situ bang. Hitam lah, agak-agak lah. Sejadah orang Islam bersih. Apa lagi? Buatlah. Gambar-gambar yang tak perlu di rumah kita, buanglah. Letaklah elok-elok, insya-Allah. Kenapa? Jihad dalam rumah kita. Ini penting. Dari rumah akan keluar orang-orang yang hatinya ceria, bersih, happy, tenang, dan dia akan menyumbang. Ya, terutama anak-anak kita lah, insya-Allah. Sebab anak-anak kita ni akan bawa nama kita, tuan-tuan. Kita mati besok, orang masih sebut nama kita sebab anak kita. Kenapa? Bin Badrul Amin, binti Badrul Amin. Itu ya. Anak kita berjalan dalam masyarakat. Kita dah mati dah, anak kita berjalan. Akhlaknya baik, budi pekertinya mulia. Orang tengok, orang suka tak? Suka. Orang akan tanya, baik sungguh akhlak budak ni. Anak siapa ni? Kan? Anak siapa ni? Kau tak kenal kan? Ini anak si fulan. Arwah dah. Oh, patutlah pun. Dulu arwah masa hidup memang akhlak baik. Nampak? Orang sebut kebaikan kita dah mati sebab tengok akhlak anak yang baik. Dan cucu kita pula berjalan, akhlaknya baik, budi pekertinya mulia, sopan santun. Allahu Akbar. Berkenan sungguh tengok. Cucu siapa ni? Cucu siapa lagi? Tu.
cucu si fulan. Allah, atuk dia dulu masa hidup memang baik, nampak? Lepas cucu, cicit, ciut, nama kita meniti di bibir mulut, orang ingat kebaikan kita. Kalau pandang jauh ke tengah, gunung Daik bercabang, 3 hancur badan di kandung tanah. Budi baik dikenang juga. Dipantun orang lama-lama. Budak sekarang apa dia tahu? Kita kena turunkan nilai-nilai macam ini. Tapi bayangkan tuan-tuan, anak kita berjalan dalam masyarakat, perangainya buruk, nakal, samsing. Anak siapa? Kita pun jawab dengan anak si fulan. Patutlah. Dulu arwah pak dia pun masa hidup memang handal. Samsing, kampung dusun. Orang sebut keburukan bapak kita sebab perangai kita. Cucunya pula berjalan perangai buruk, nakal, ganggu sana, ganggu sini. Cucu siapa ni? Tak kenal ke tu atuk dia tu, arwah tu. Patutlah pun atuk dia dulu. Apa? Akan berlaku saudara. Lepas cucu, cicit, cicak, biawak, buaya, naga, semua. So, mari kita bina insya-Allah. Ya, kita bina insya-Allah. Kalau kita hadir kuliah sebulan ya. Nota dah banyak dah, tulis, catat apa semua, buat. Insya-Allah. Saya pun akan buat yang terbaik dalam keluarga saya. Ya, sama-sama kita berusaha. Sebab akhirnya kita semua akan mati. Dan Iza mata ibnu Adam, bila mati Bani Adam, terputus semua amal kecuali 3. Sedekah jariah, tadi dah masuk duit sikit-sikit, itu sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat yang kita dapat tangkap malam ini, ilmu yang bermanfaat. Dan insya-Allah anak yang soleh mendoakannya. Boleh? Ya, sedikitlah sharing malam ini, insya-Allah cukuplah. Tiap malam ada kuliah, jadi tak boleh panjang-panjang lah. Ya, besok siapa pula? YB? Cek? Ustaz Taib Azamuddin. InsyaAllah datang lagi tuan-tuan. Lagi. Ya, ilmunya pun banyak. Kita kumpul lagi sebanyak mungkin. Ya, sebagai bekal kita menuju kejayaan dunia dan akhirat. Atas segala dosa yang kita lakukan sepanjang tahun lepas, kita mohon ampun kepada Allah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah, kita bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ilallah, kita kembali kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, kita menyesali dosa-dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Zikir munajat ni amalkan tuan-tuan. Ya, saya tak pernah jemu mengajar, mendidik, mengasuh, memujuk. Ya, untuk kita mengamalkan zikir munajat. Sebab ada kesan di hati kita, anak-anak kita insya-Allah jiwa mereka kosong, kata Najwa Latif.
isi dengan zikir munajat, insya-Allah. Ya, isi dengan zikir. Saya datang hari dengan istri saya, anak-anak saya. Saya bawa 3 hari kami pusing Penang dan Kedah ini. Ini terakhir program kami, insya-Allah akan balik KL malam ni. Semoga Allah berkati majlis kita, dan pesan saya kepada anak-anak yang sedang bercuti, guna masa dengan baik. Ya, di rumah, di mana-mana, satu je pesan saya, buatlah yang baik tu je. Lawannya jangan buat jahat. Tu senang. Nak buat apa cuti ni ustaz? Buat baik, selamat. Kalau tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Tu je. Dah lah, yang baik dia tak buat, yang jahat pula dia buat. Mampus. Kan? Kalau tak boleh tolong mak, jangan susahkan mak. Tu je. Kan? Macam dia kata, nak, kalau tak boleh masuk universiti, jangan masuk serenti. Kan? Ini dah tak masuk universiti, masuk serenti pula. Tak apa, tak masuk universiti pun tak apa, janji jangan masuk serenti. Tak buat baik pun tak apa, janji jangan buat jahat. Tak kemas rumah pun tak apa, janji jangan menyemak, nyepah. Tak cuci pinggan makan pun tak apa, janji jangan makan. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah majlis kami, ampunkan dosa kami, tunaikan hajat kami, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami, percukupkan rezeki kami ya Allah, perbaikilah akhlak kami ya Allah, peliharalah keaiban kami ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hidupkan kami dalam Islam, jadikan kami pejuang pembela Islam. Lahirkan dari zuriat kami ya Allah, pejuang dan pembela Islam. Lahirkan dari zuriat kami ya Allah, pewaris-pewaris Al-Quran. Lahirkan dari zuriat kami ya Allah, pewaris Nabi dan Rasul. Menangkan Islam ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam ya Allah, hancurkan Yahudi laknat, musyrikin kufar, hancurkan siapa saja ya Allah yang ingin menghancurkan Islam. Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, anak istri kami dari fitnah dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.